Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi izam syarihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bencana yang akan terjadi, yang tidak akan terkena pada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi mengenai kepada semua orang. Dan takutlah kamu dan ketahuilah Allah Ta'ala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridullah ma yuridullah bi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala kebajikan, yang saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha' al maradatillah qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, silakan tuan-tuan imam, seluruhnya silakan tuan-tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sedang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita banyak puji bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah hadis bab qada'i hawaijil muslimin, bab memenuhi hajat orang Islam. Bab menyatakan memenuhi hajat orang Islam. Qala musannifun ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar yamin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan beri manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Islam ialah agama yang mementingkan kebaikan bersama dan tolong-menolong di kalangan anggota masyarakat Islam. Islam adalah agama yang mementingkan kebaikan bersama dan tolong-menolong di kalangan anggota masyarakat Islam sendirilah. Untuk tujuan inilah Islam menggalakkan umatnya supaya bersedia
bersedia untuk menolong saudara seagamanya yang ditimpa kesusahan ataupun musibah. Allah Ta'ala menjanjikan balasan pahala yang besar di akhirat kelak bagi orang Islam yang banyak, yang baik hati, yang baik hati dan suka menolong mereka yang malang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, maksudnya serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya. La'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Macam tu. Jadi hadis ayat Quran ni dia merupakan ayat suruhan lah. Waf'alu, artinya af'ala. Fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa fa'ilun, fa maf'ulun, fi'il la taf'il, maf'alun mif'alun. Jadi waf'alu, jadi fi'il amar yang merintahkan kita supaya kita buat kebajikan. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kejayaan. Dalam Quran banyak perkataan tuflihun ni, banyak kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mengambil perhatianlah terhadap ayat. Kalau kita nak berjaya, kenalah ikut pada ayat itu. La'allakum tuflihun, kan? La'allakum tahtadun. Banyaklah perkataan disuruh diulang banyak kali lah. Antara sebab Allah Ta'ala ulang ni untuk kita takrir, takrir, dan juga untuk memantapkan lagi lah ingatan kita. Sebab manusia ni kan biasa lupa. Jadi Allah Ta'ala ulang kali banyak kali. Itu pun kadang ulang banyak kali pun lupa juga. Dan memang manusia ni memang suka lupa, asyik lupa kan. Macam saya tadi pun lupa juga ni. Saya terlupa tadi yang jambatan tu dia tengah sekat, dia tak bagi lalu lah dekat kota tu. Lupa, tak tahu macam mana boleh terlupa. Kalau saya ingat daripada awal lagi, saya dah ikut dalam jalan Bongek dah. Jadi dah sampai ke kota, dah ada dia depan tu, dah dihadang . Jadi terpaksa lah ikut ke Astana Raja tu kan. Semebuk. Pusing lah tu kan. Jauh pusing. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan cerita lah. Lupa kan. Lupa. Di Malaysia ni Nisyan lupa lah. Dia ada beberapa perkataan yang bermakna lupa. Antara perkataan yang lain seperti gulul, lepas tu sahun pun lupa juga. Nisyan lupa. Nisyan ni dia lebih umum daripada yang lain. Nisyan. Sebabnya dalam sembahyang tu dia tak kata lupa, dia tak kata sujud nisyan, tetapi disebut dengan istilah sujud sahwi, sujud lupa. Sebabkan kita lupa, maka kita kena sujud sahwi. Jadi lupa dalam sembahyang itu ialah lupa sebahagian, bukan lupa semua. Kalau lupa semua tu namanya nisyanun, banyak lupalah. Jadi makna kalau nisyan ni dia lebih umum, berbanding dengan perkataan apa tu, gulul kan, rin lam waw lam gulul, ataupun ghaflah pun lupa jugalah. Kerana bahasa Arab ni dia kaya dia punya istilah-istilah dia. Benda yang makna sama tetapi dari segi penyebutannya adalah berbeza. Dan setiap kalimat tu pun dia ada pencian dia. Dia ada pencian setiap satu tu. Sama ada lupa separuh ke, lupa sebahagian ke, ataupun lupa satu juzuk ke dan sebagainya. Baik. Jadi dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah amal-amal kebajikan
nescaya kamu akan berjaya. Jadi kalau nak berjaya, kena banyak buat amalan kebajikan. Di samping itu, niat kita lah nawai itu. Apa juga amalan yang kita buat, mesti niat nawai itu dia. Apa nawai itu kita untuk buat? Tentulah lillahi ta'ala, kan Allah Ta'ala lah. Kalau kita buat sesuatu tu bukan kan Allah Ta'ala, maka amalan kita ditolak. Apalagi kalau zaman sekarang ni dan suasana sekarang banjir ni kan. Suasana banjir ni kan. Kan kita bila nampak orang gotong royong pergi sana, pergi sini buat gotong royong kan, kita pun semangat juga nak pergi lah. Semangat juga nak pergi kan, nak bantu juga samalah. Tapi yang penting kita pergi tu, nawai tu kita apa? Niat kita apa? Adakah kita nak tunjuk ke orang kita ni rajin, kita ni bagus kan? Penting kita punya niat kita ni, nawai tu lillahi ta'ala lah. Kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tak minta pun apa-apa balasan lah. Gitu. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surah Al-Baqarah 215. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa jua yang kamu berbuat daripada jenis kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sungguh Allah Ta'ala itu bihi dengannya, alim, mana maha mengetahui. Maksudnya dia akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Baik, kemudian kita masuk hadis yang pertama dalam bab ini, bab menunaikan hajat manusia ini. Itulah yang pertama, hadis diterima daripada Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim ahul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man faraja ala muslimin kurbatan fardallahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ini terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah meridha Allah Taala kan keduanya. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu, al-muslim akhul muslim, orang Islam tu saudara kepada Islam yang lain. Oleh itu la yazlimuhu wa la yuslimuhu, oleh itu tak boleh kita menzaliminya ataupun tak boleh juga kita menghinanya. Hadis ni dah sebenarnya dah dibaca di belakang, tetapi dalam bab lain lah. Dia baca di belakang tapi dalam bab lain. Kemudian hadis ini diulang semula di sini dalam bab qada hajat, menunaikan hajat-hajat manusia. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi, barang siapa yang ada ia dalam hajat saudaranya, nasihat Allah Subhanahu wa taala pada hajatnya. Nasihat Allah Taala akan berada dalam hajat dia jugalah. Wa man faraja an muslimin kurbatan, maka barang siapa yang menyukakan, barang siapa yang menyukakan saudara muslimnya daripada sesuatu duka cita, kurbatan ni duka cita, ataupun kesusahan, penderitaan, farajallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah min kurabil yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyukakannya untuknya satu duka cita daripada duka cita pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah, barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, nescaya Allah Taala akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Macam tu. Jadi dalam hadis ini ada nak terangkan beberapa perkara lah. Pertama, orang Islam tu saudara di atas saudara Islam yang lain. Oleh itu kita tak boleh menzalimi saudara kita, walau apa jua cara sekalipun lah. Walau apa jua cara sekalipun, kita tak boleh menzalimi saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menghina dia. Menghina dia dengan tak kisahlah apa-apalah, dengan ucapan-ucapan tertentu kan. Apalagi kalau zaman sekarang media masa kan, mudah je kan orang menghina saudara yang lain. Dia tengok video tu, tengok kita pun menghinakan. Kadang-kadang kita tak tahu pun pangkal video tu. Kita tak tahu pun cerita di belakang video tu, sebalik video tu.
Kadang dia tunjuk video dalam beberapa saat. Kita sebaliknya kita tak tahu. Kita orang hentam, kita pun hentam, kan? Orang hentam pun kita hentam. Kita pun komen yang bukan-bukan. Nampak? Jadi maknanya kita telah mencampakkan diri kita lah kat situ dalam kebinasaan. Mana kita sendiri yang menempah, orang kata nak malaikat tu roket aktif tu, dia tulislah benda yang tak elok yang kita dah tulis tu. Kalau kita tak istighfar kepada Allah Ta'ala, nanti ke benda itu kekal lah sampailah pada hari kiamat besok. Mungkinlah orang yang telah melakukan yang ada dalam video tu, mungkin dia buat salah. Tapi kita menghina dia pun kita salah jugalah. Kita menghina dia, kan? Apalagi kalau menghina pula batang tubuh dia. Yalah, mungkinlah orang dalam video tu mungkin dia ada buat salah, buat silap sebagainya. Tapi kita ni yang menulis komen yang bukan-bukan ni pun, yang tak elok, mencaci maki dan sebagainya, kita pun mana termasuk juga orang yang buat salah jugalah. Mana kita ada buat salah, buat dosa juga, kena menghina dia. Jadi besok, akhirat besok, dia akan menuntut juga kepada kita di atas apa yang telah kita hina terhadap dia. Sebabnya kalau satu video dalam FB ke dalam mana-mana kita jumpa, kalau kita tak tahu ujung pakal, tak payah komen apa-apa, kan? Senyap je lah. Itu lebih baik. Tapi kalau kita tak tahu ceritanya, bolehlah kita ulas. Kalau tak tahu, tak payah ulas. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Kemudian apa yang nak terang dalam ini juga, barang siapa yang ada ia dalam hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala pun dalam hajatnya. Maksudnya barang siapa menunaikan akan hajat saudaranya, tak kisahlah hajat saudara tu kecil ke besar ke hajat dia, kita cubalah bantulah setakat mana yang kita boleh bantu. Kalau kita boleh bantu dari segi tenaga, bantu tenaga. Tak boleh bantu dari segi tenaga, kita hanya boleh bantu wang ringgit, bantu wang ringgit lah. Wang ringgit pun tak boleh nak bantu, hanya setakat doa aja. Doa je lah. Setakat mana yang kita boleh lah, tuan. Jadi kata hadis ni, kata siapa yang menolong seorang muslim untuk melepaskan daripada satu kesusahan, nescaya Allah Ta'ala akan melepaskan satu kesusahan daripada penderitaan di hari kiamat. Itu. Man faraja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabid dunya, kurabil kiamat. Dalam hadis ini, tuan, dia sebut barang siapa yang melepaskan seorang muslim tu satu duka cita, nescaya Allah Ta'ala akan melepaskan dia satu kesusahan pada hari kiamat. Di sini disebut hari kiamat, dikaitkan dengan hari kiamat. Sedangkan kesusahan orang tu kita lepaskan kat dunia. Dia tak sebut dalam hadis ini kurbatan min kurabin dunia wal akhirah, ataupun min kurabid dunia. Man faraja al muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min dunya. Dia tak sebut macam tu. Tapi disebut kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyukakan seorang muslim akan satu duka cita, nescaya Allah Ta'ala akan menyukakan dia besok pada hari kiamat. Mana balasan itu ke hari kiamat besok. Mana Allah Ta'ala tak bagi kat dunia, tapi Allah Ta'ala bagi dia akhirat besok. Macam tu. So janganlah kita nak tagih kat dunia pula. Kalau sebut hadis ni, tak perlu kita nak tagih kat dunia. Tapi sebut pada hari kiamat Allah Ta'ala bagi besok. Kemudian wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Ni pun juga sama, dikaitkan dengan hari kiamat. Mana barang siapa menutup akan kaipan saudara kat dunia ni, maka Allah Ta'ala tutup akan kaipannya hari kiamat besok. Jadi kemungkinan hari kiamat besok kita ada kaipan-kaipan yang kita tak tahu. Kat dunia ni kita tak nampak kaipan kita. Akhirat besok Allah Ta'ala buka kaipan kita di akhirat besok di depan orang ramai. Kita tak tahu, kan? Jadi kalau in case kalau berlaku besok, akhirat besok Allah Ta'ala buka kaipan kita, dengan kita menutup kaipan saudara kita dunia ni besok, akhirat besok Allah Ta'ala tutup kaipan itu. Jadi tak nampak lah kau ramai. Alhamdulillah akhirat besok kan ramai orang, kan? Berjuta-juta manusia, berbilion lah manusia. Semenjak daripada umat Nabi Adam AS
sampailah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua akan melihat. Baik. So apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, setiap orang Islam adalah bersaudara antara satu dengan lain dan berkewajipan menolong saudara seagamanya yang ditimpa kesusahan. Ini kebanyak kali diulang dah. Wajib kita menolong saudara kita yang ditimpa kesusahan. Sebab kita tak tahu besok akhirat, besok kesusahan kita pula. Hari ini kita nampak kesusahan saudara kita yang ditimpa oleh musibah banjir, kan? Banyak tempat dah timpa musibah banjir ni. Kita bantulah mana setakat mana kita boleh bantulah. Kalau kita boleh bagi sumbangan duit, kadang kita malas, kita tak ada masa nak pergi, kita sibuk, jadi bagi sumbangan apa yang boleh tu sumbang. Jadi kemungkinan besok kalau kita pula kena, besok mereka pula bantu kita, mereka pula sumbang pada kita tak tahu kan. Kita jangan cangkalah, tempat aku ni tinggi, rumah aku tu bukit, takkan kono punya dah banjir tu, kan? Jangan kita sangka macam tu. Kalau Allah Ta'ala nak bagi air tu, macam mana pun kena juga. Rumah kau tu bukit kau kat mana kau, apalagi kalau rumah kat lembah, rumah langgau kan, lagi teruk lah. Tuan lihat asli kan apa yang berlaku. Baik, kemudian orang Islam tidak boleh mendedahkan keburukan saudaranya kepada orang lain, bahkan dia wajib merahsiakannya. Wajib kita merahsiakan segala keburukan saudara kita. Tapi kalau kita dah tutup keburukannya itu, janganlah kita duduk diam aja. Dah tutup keburukannya, bagilah nasihat. Jangan kita tutup keburukan dia, lepas itu tetap bagi nasihat. Besok dia buat balik lah. Tengok tak ada siapa pun yang ambil tahu kalau kita buat benda ni tak elok ni. Kalau aku mencuri ni, tak ada siapa pun yang ambil tahu. Kalau aku berzina, tak ada siapa pun yang ambil tahu. So bolehlah buat lagi kan. Kita menutup keburukan dia, keaiban dia, tetapi dalam masa yang sama kita bagilah nasihat pada dia. Janganlah buat macam tu lagi. Kalau orang tu berzina, kan uruskanlah pernikahan dia. Kau tak boleh keadaan macam ni terus ni. Jom pergi pejabat agama, uruskan pernikahan secepat mungkin. Kan? Dalam masa sama kita tutuplah kaipan dia, jangan didahkan. Dan apa lagi lah benda-benda lain lah. Benda-benda lain yang mana kalau seandainya kita boleh tutup. Tapi kalau seandainya Allah Ta'ala mendedahkan, Allah Ta'ala sendiri telah membuka kaipan dia. Mana kita tak boleh buat apa lagi lah. Itu tindakan daripada pihak berkuasa pula. Pihak berkuasa pula kena menjalankan tanggungjawab dia. Kalau tidak besok, dia pun akan dipersoalkan besok di akhirat. Kemudian yang ketiga, Islam ialah agama yang mengutamakan persaudaraan dan tolong menolong antara satu sama lain. Baik, kemudian kita masuk hadis kedua. Hadis yang kedua lebih kurang sama dengan hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara 'alal mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi batin bin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa hafat malaikah wa zakarallahu bima indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Rawahul Muslim. Hadis ini terima daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang menolong, menyelesaikan satu kesusahan daripada beberapa kesusahan seorang mukmin.
di dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah. Nescaya Allah Ta'ala akan menolong menyelesaikan satu kesusahan daripada berbagai-bagai kesusahan pada hari kiamat besok. Macam tu. Jadi lafaz hadis ni sama lebih kurang dengan hadis belakang. Kalau di belakang dia kata wa man faraja min muslimin. Sini ditukar daripada faraja kepada nafasa. Man nafasa al mu'minin. Mana barang siapa yang menyelesaikan satu kesusahan. Nafasa ni dia lah asal mana nafasa ni ialah bernafas lah, bernafas. Maknanya bila kita letak perkataan nafasa ni maknanya man nafasa barang siapa melepaskan. Dia diumpamakan macam melepaskan kesusahan lah tu. Dia sama macam orang melepaskan dia punya nafas dia. Kalau nafas kita tersekat macam mana tuan-tuan? Susah kan? Kalau nafas kita tersekat sehingga sukar menafas, maka kita boleh menyebabkan kita matilah. Kenapa kita sesat? Jadi perkataan nafasa ni kan digunakan untuk nafas yang telah pun terlepas daripada tersekat dengan orang yang telah menyelesaikan masalah tadi. Orang menyelesaikan masalah orang lain kan, maka Allah Ta'ala akan menyelesaikan pula masalah dia besok, duka cita dia besok kan, pada hari kiamat. Jadi maknanya duka cita tu diselesaikan di dunia, kemudian ganjaran tu di akhirat. Ganjaran akhirat. Allah Ta'ala tak bagi ganjaran tu ke dunia, tapi akhirat besok dia akan, mana dia punya timbal balik tu lah. Timbal balik hasil perbuatan kita dengan kita melepaskan kesusahan sahabat kita kat dunia ni, besok akhirat besok Allah Ta'ala akan lepaskan pula kesusahan kita. Kalau lah ikut ada kesusahan kita besok, di akhirat besok, so Allah Ta'ala akan lepaskan. Sebab apa? Sebab kau dulu kat dunia kau lepaskan saudara kau yang susah. Macam tu. Okey? Baik, kemudian wa man yassara an mu'sirin yassarallahu fi dunya wal akhirah. Kemudian barang siapa yang beri kemudahan, barang siapa yang memberi kemudahan yang dalam kesempitan untuk membayar hutang, nescaya Allah Ta'ala akan memberi kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Ini dikaitkan dunia dan akhirat. Tadi dikaitkan dengan akhirat saja. Buat kat dunia, balasan akhirat. Sekarang ni dia buat kat dunia, dia bantu kawan dia tadi kat dunia, Allah Ta'ala bagi dua. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Dia kata wa may yassara 'alal mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dia tak gunakan perkataan fil qiyamah, fil akhirah saja, tapi dibuat dia tak dua gantikan. Fid dunya wal akhirah. Semana barang siapa yang melepaskan saudaranya yang berhutang, yang ada tanggung hutang dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan melepaskannya kesusahan dia tadi, kegundahan dia tadi, kesempitan hidup dia, fid dunya wal akhirah, dia kata. Mana dunia pun dapat bantuan, akhirat pun dapat bagi orang yang bantu tadi. Bantu saudara yang susah tadi. Boleh. Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup kaiban seorang muslim, nescaya Allah Ta'ala akan menutupi kaibannya di dunia dan akhirat. Ini pun sama juga, dunia akhirat. Mana barang siapa yang menutup kaiban saudara yang lain, kita tutup kaiban dia, Allah Ta'ala tutup pula kaiban diri dia, sama ada di dunia akhirat. Dia tak, dalam hadis ni tak sebut akhirat saja, dunia pun kita dapat kan. Mana kalau kita kaiban kita dibuka orang, maka kadang-kadang lah sahabat lain yang bantulah untuk menutup pula kaiban kita. Gitu. Itu sebabnya kita kena kata banyak, kata bersaudara, kita kena banyak kawan, jangan banyak musuh. Separuh daripada orang ni dia banyak musuh. Asyik bermusuh dengan orang je, semua orang tak betul, dia je betul. Dia suka bermusuh dengan orang. Patutnya kita kena banyak kawan, kurangkan musuh. Musuh jangan dicari kan. Tapi dia suka cari musuh tuan-tuan, asyik bermusuh je dengan orang. Baik, kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
sentiasa memberi pertolongan kepada hamba-Nya selama mana hamba itu suka memberi pertolongan kepada saudaranya. Kata dia ni, Allah Ta'ala suka membantu hamba dia. Allah Ta'ala akan bantu hamba-Nya selama mana hamba tu suka bantu kawannya. Ada tak kita ni termasuk dalam kumpulan orang yang suka bantu kawan? Kalau kita suka bantu kawan kita yang susah, Allah Ta'ala akan suka pula membantu kita. Macam mana cara Allah Ta'ala bantu? Macam-macam lah. Kadang kita masa kita susah kan, susah tiba-tiba kawan datang bantu. Ataupun kereta rosak, contoh paling mudah lah, bawa kereta rosak tengah jalan. Kalau kita ramai kawan, kita boleh telefon je. Kau kat mana saya kat sini mai sini tolong kereta ada ni masalah ni. Kojap dia datang, 2-3 kereta datang kan, sebab kita ramai kawan. Cuba kalau kita bermusuh dengan orang kan, telefon kan tak berangkit, telefonnya tak berangkit, dia sibuk lah, tak ada masa lah, saya tengah uruskan keluarga lah ni dan sebagainya. Mana semua orang tak suka gitu kan, ada ya hal masing-masing. Kadang-kadang tak ada hal pun, sengaja buat hal buat alasan sebab dia tak suka dengan kita. Sebab apa? Kita bermusuh dengan dia. Cuba kalau kita tak bermusuh dengan orang, sebab kita ni ialah hidup kita ni umpama roda. Kita bukan selamanya kita dalam keadaan senang, selesa, zon selesa je, tak ada. Ada masanya kita berada dalam zon yang tak selesa. Suasana yang tidak orang kata tak selesa lah. Macam tadi kan, kereta rosak ataupun kemalangan ke, rumah masuk pencuri ke, contohlah. Ataupun anak sakit ke, isteri sakit ke dan sebagainya, mak ayah sakit. Semana kalau kita ramai kawan, senang aja, telefon je, kejap kan datang, kejap lelah. Apa benda yang nak tolong Ustaz kan? Jadi kalau kita musuh, tak ada siapa lah nak tolong, semua akan melarikan diri pada kita. Baik, seterusnya, wa ma salaka tariqan yaltamis bihi ilman saharallahu bihi lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan ataupun yang mengikuti satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Barang siapa yang mengikut satu jalan yang jalan tadi menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan ke syurga. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya dengan ilmu tadi boleh membawa kita ke syurga. Kerana salah satu syarat masuk syurga ni mesti ilmu lah. Kalau kita malas mengaji kan, ataupun selalu mengelat daripada mengaji, ataupun mengelat daripada dengar ceramah ke, nasihat-nasihat, tazkirah dan sebagainya, so macam mana? Susahlah kita nak masuk syurga. Kerana sejalan masuk syurga ni mestilah dengan ilmu. Kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada setiap muslim. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi hilmi. Kata Imam Ghazali, barang siapa nakkan ilmu, nakkan dunia mesti berilmu, nak akhirat mesti ilmu, nakkan dua-dua, dunia akhirat pun nak juga, maka dengan ilmu. Sebab dengan ilmu tadi barulah kita nampak lah benda yang hak dengan benda yang batil, benda yang haram, benda-benda halal, benda makruh. Kalau tak ada ilmu macam mana? Jadi kalau tak ada ilmu, gelaplah, susahlah kita nak cari jalan ke syurga tu. Baik, kemudian wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu bima indah. Dan tiada berhimpun satu kaum dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yatluna kitaballah, kemudian mereka itu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian mereka bertadarus. Bukan mereka membaca saja,
malah mereka juga bertadarus. Tadarus ni maknanya mesti ada orang seorang baca, lain semak. Itu tadarus. Kalau kita hanya baca seorang, kan hanya setakat membaca lah, bukan nama tadarus. Tadarus ni mesti dalam satu kumpulan, kelompok, mana ada seorang membaca, yang lain semak. Kalau semua membaca, itu bukan tadarus. Dia mesti seorang baca, lain semak. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas dia sakinah, ketenangan. Kemudian warasyiat umur rahmah, dan diliputi akan dia oleh rahmat daripada Allah Taala. Wa haffat umul malaika, kemudian dikelilingi oleh para malaikat pula. Dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian wa zakarullah biman indah, kemudian disebut akan mereka itu Allah Ta'ala pada orang-orang yang di sisinya, itu para malaikat. Mana para malaikat akan menyebut-nyebut nama dia. Jadi hasil daripada dia berkumpul dalam rumah Allah Ta'ala ni, tak kiralah masjid ke atau surau ke, dia berkumpul, kemudian dia membaca, dia buat tadarus, kan, masing-masing cek, semak mana-mana kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Sebab ada di kalangan kita ni kadang-kadang dia tak boleh orang tegur. Dia tak boleh pantang orang tegur, dia salah. Molonting lah tu. Kan lepas, kalau orang kata dia datang sekali je. Lepas itu datang kita. Contohlah kalau bertadarus tu bulan Ramadan tu, kan? Setiap malam kita tadarus. Alam pertama tu semangatlah dia datang. Apa itu serta macam mana orang tegur dia tak betul. Salah baca tuan. Pula salah lah. Betul lah tu, kan? Dah marah pula dia. Orang kata malam besok tu langsung tak datang. Malam seluruhnya langsung tak datang dah. Dah sampai lah hujung bulan, habis Ramadan tak datang. Sebab apa? Dia tak boleh orang tegur dia. Kalau kita orang boleh tegur, alhamdulillah lah. Itu yang paling baik lah. Sebab kita kan tak tahu mana yang silap. Saya pun kadang-kadang tu kan, bila baca tu kadang ada silap. Silap dia, silap dia tu. Jadi bila kita baca, kita buat kumpulan tu, jadi kawan kita boleh tegur lah. Itu juga kadang kita mengaji dalam satu keluarga, satu rumah, kan, kita dengan isteri kita anak-anak kita kan mengaji kan sama-sama kan, bertadarus sama-sama. Itu pun kadang kita baca salah, anak pula tegur kita. Anak tegur kita, kadang isteri tegur kita, salah baca. Ulang balik baca tu. Apa nak? Tu kelebihan kita bertadarus tu. Ada orang dia tak suka bertadarus. Sebab apa? Dia takut salah. Kalau takut salah, selama-lamanya salah lah. Sampai kiamat pun akan tetap salah juga. Tak ada siapa yang nak berani membetulkan kesalahan dia tu. Baik, kemudian nazalat alaihimus sakinah, lalu turunlah ke atasnya oleh sakinah, ketenangan. Kemudian dilimpahkan Allah Ta'ala akan rahmat kepada dia. Kemudian dikelilingi pula oleh para malaikat, dan disebut Allah Ta'ala di hadapan para malaikat akan nama dia. Kemudian waman batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu, dan sesiapa yang dilambatkan oleh amal kebaikannya sendiri, ia tidak akan dapat disegerakan oleh nasab keturunannya. Dan sesiapa yang dilambatkan oleh amalan kebajikannya sendiri, dia tak dapat disegerakan oleh nasab keturunannya. Semaknanya nasab keturunan dia tak boleh nak cover lah. Tak boleh nak cover, kan? Kalau seandainya dia leka ataupun lalai, daripada apa yang sepatutnya dia kena buat. Baik, kalau terlihat dia punya huraian dalam hadis 40, dia kata hadis ini disebut dalam hadis 40 tu kan. Hadis yang ke-39, betul tak? Hadis 36 disebut. Baik, apa yang disebut? Dia kata waman bata amaluhu. Dia kata apa? Akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah menyatakan hal orang yang terlambat amalannya atau terkemudian dan terkebelakang usaha kebaikan di dalam dunia.
orang ini tak akan dapat mencapai darjat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang akan mencapai dan mendapatnya ialah amalannya, sedangkan amalannya tak ada dan tidak memadai untuknya. Manakala nasab dan keturunannya walaupun dikatakan mulia, tinggi dan daripada kalangan orang atasan, tidaklah merupakan hal yang menentukan nasib dirinya. Itu maksudnya. Man bata'a amaluhu lam yusra'. Man bata'a amaluhu bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang terlambat dengannya oleh amalannya, saya tidak disegerakan dengannya oleh nasab dia, keturunannya. Maksudnya apa tuan? Nasab dan keturunannya walaupun dikatakan mulia, tinggi dan daripada kalangan orang atasan, orang hebat-hebat tuan-tuan, tidaklah merupakan hal yang menentukan nasib diri tadi. Dirinya tadilah yang terlambat dari segi amalan dia. Mana amalan dia tak mampu nak coverkan diri dia. Kerana amalan sedikit, tak banyak amalan dia. Baik, kemudian kerana agama tidak pernah mendasarkan kemuliaan dan kebahagiaan seorang atas asal keturunan atau darah kebangsawanan, atau atas kemewahan penghidupan, atau atas kekuatan dan kekuasaan, tetapi didasarkan atas iman dan amal soleh dan takwa dalam segala bidang penghidupan. Inilah menjadi punca meningkatnya peribadi di sisi agama di dunia ini dan juga di akhirat. Macam tu. Yang demikian tidaklah dapat diragukan lagi bahawa orang yang terlambat amalannya di dunia tidaklah dapat tidaklah dapat dia punya keturunannya menyegerakannya untuk meletakkan dia di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Nabi juga pernah bersabda, dia kata, innallaha ta'ala azhaba ankum yatil jahiliyah wa fahraha bil aba, innama huwa mu'min taqiyun wa fajirun sakiyun wan nasu banu adam wal adam khuliqa min turab. Maksudnya apa tuan-tuan? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilang daripada kamu akan kebanggaan jahiliyah dan kemegahan dengan ibu bapa. Kerana seseorang itu hanya ia seorang mukmin yang berbakti dan seorang derhaka yang celaka. Gitu. Manusia ini anak Adam, dan Adam dijadikan daripada turab, dijadikan daripada tanah. Maksud maknanya kan barang siapa yang leka, lalai, alpa kan, untuk beramal ataupun malas beramal, ataupun suka menangguh-nangguhkan beramal, kemudian orang kata sampai malaikat maut cabut nyawa dia tak sampai buat apa lagi, kemudian dia nak bergantung dengan keturunan dia tadi. Dia nak bergantung, tak dapat nak bergantung dia. Sebab anak keturunan dia pun tak tahu lagi macam mana. Sama ada anak keturunan yang tadi akan masuk syurga pun, syurga ke tak syurga tak tahu lagi. Macam mana pula bila nasib anak keturunan yang tadi. Walaupun anak keturunan tu orang yang hebat, contohnya orang mulia, orang tinggi, orang kelas atasan dan sebagainya, belum juga dia belum tentu dapat membantu dia. Di akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah hadis kita, perbincangan kita. Saya buka soalan, kalau ada soalan sebelum saya tutup. Tak ada? Tak ada, bagus. Semua bagus-bagus ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa sa'ana fatai alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana qutu ala rifim. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma tahassana bi zatil jabarut wa tasanna bi rabbil malakut
وتوكلنا على الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم sama